Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada malam ini dengan membaca suratul Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berkongsi sekali lagi ilmu daripada surah Yusuf. Saya mendoakan agar semua dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan diberkati dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ahli keluarga yang tercinta insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, seperti mana yang kita maklum, dalam kuliah kita ataupun sesi kita pada kali ini kita masih lagi sedang membicarakan tentang tafsir surah Yusuf, di mana kita menceritakan tentang kisah kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam di dalam Al-Quran, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran. Kisahnya diturunkan dalam surah Yusuf, specifically dalam surah Yusuf, semua daripada awal sehingga akhir surah itu hanya menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan alhamdulillah pada minggu-minggu yang lepas kita telah sama-sama kongsikan, kalau tak silap saya, daripada ayat 3 sehingga ayat 4, 3 ataupun 4 sampailah kepada ayat yang ke-8 kalau tak silap saya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kembali perbincangan kita daripada surah Yusuf itu sendiri. Okey, jadi kita dah baca daripada ayat 4, permulaan daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam mendapat mimpi daripada Allah, yang mana dia melihat ada 11 bintang, matahari dan juga bulan, semuanya itu bersujud kepada dia. Kemudian dia memberitahukan kisah itu kepada bapanya Nabi Yaqub alaihi salam. Kemudian Nabi Yaqub memberikan nasihat kepada Nabi Yusuf bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan ke atas kamu, maka ketahuilah bahawasanya ini adalah satu perkara yang kritikal supaya kamu tidak memberitahu wahyu itu ataupun mimpi itu kepada adik-beradik kamu, kerana mereka akan melakukan satu perkara ataupun skema yang tak baik terhadap kamu. Jadi harap orang kata tu jauhkan diri daripada perkara tersebut. Kemudian dia memberikan nasihat ibarat seperti Nabi Yaqub tahu bahawa satu hari nanti dia akan berjauhan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kisahnya apabila adik-beradik Nabi Yusuf yang lain, yang 10 abang-abangnya itu datang bertemu, berkumpul, kemudian dia marah dengan Nabi Yusuf, kemudian dia marah dengan bapanya itu Nabi Yaqub. Dia katakan bapa kita lebih sayang Yusuf daripada kita, kan, jadi padahal kita ramai dan sebagainya. Jadi itu yang kita berhenti daripada perbincangan kita yang lepas, iaitu berkenaan perbualan abang-abangnya bersama-sama untuk memberitahu bahawasanya dia ini merasakan bapanya itu dah dalam keadaan yang sesat ataupun melakukan satu perkara yang salah, iaitu lebih fokuskan kepada Nabi Yusuf melebihi daripada mereka yang 10 orang yang banyak membantu bapanya dalam urusan rumah, membantu menjadi petani, menjaga binatang-binatang yang ada dan sebagainya. Okay, jadi sekarang kita dah bincang tentang perkara tersebut. Sekarang ni kita akan masuk perbincangan seterusnya daripada adik-beradiknya itu sendiri, insya-Allah. Jadi pada malam ini saya akan cuba kita dapat membaca daripada ayat ke-9 dan juga ayat ke-10 insya-Allah. Dan 9 dan juga 10 ni, ayat 9 dan 10 ni adalah fokus kepada strategi yang mereka lakukan
untuk menjatuhkan ataupun menjauhkan diri mereka dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maknanya dia akan buat satu strategi untuk memastikan Nabi Yusuf ini dah tak ada lagi dalam kehidupan mereka. Ini yang mereka lakukan. Jadi dua ayat ni, ayat 9 dan ayat 10, dia lebih bincangkan tentang strategi mereka untuk menjauhkan Nabi Yusuf dalam kehidupan mereka. Okay? Jadi ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Uqtulu Yusufa. Bunuhlah Yusuf. Aw itrahuhu ardan. Atau buanglah dia ke satu tempat yang jauh. Yakhlu lakum wajhu abikum. Supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu tertumpu kepada kamu semata-mata. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna. Okey. Baik. Ini kita fokus ayat nombor 9 dulu Dan saya buka kepada teman-teman yang ada. Kalau ada soalan yang nak tanya dan sebagainya, just boleh tulis dekat dalam chat. Nanti kita akan cuba bincangkan secara bersama lah, insyaAllah. Baik. Pertama sekali, dalam ayat ni dia ada dua strategi yang mereka berikan. Nombor satu adalah bunuh. Lagi satu adalah buang Nabi Yusuf ni jauh-jauh. Jauh-jauh. Awitrahu arban. Dua-dua perkara ni adalah perkara yang akan mendatangkan kematian terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan kita katakan kalau bunuh mati, kalau buang jauh-jauh tak mati, tak. Dua-dua ni natijahnya sama. Natijahnya sama, iaitu dua-dua ni akan matinya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Okay, jadi ni bukan satu strategi yang ringan, tapi satu strategi yang berat. Itu untuk annihilate, kalau dalam bahasa Inggeris kita kata annihilate, ataupun dia kill off Nabi Yusuf. Baik. Dan ini adalah satu perkara yang perlu kita faham. Kenapa boleh sampai kepada tahap ingin membunuh? Kerana perasaan cemburu, perasaan benci, hasad, dengki mereka ni dah terlalu membuat, dah terlalu melampau, sehingga kan mereka come up with this solution, okay, with this conclusion. Jadi bila diorang berbual ni, dia bukan tiba-tiba ramai-ramai cakap mari kita bunuh Yusuf, tak. Tapi setelah berbincang, duduk lama kan, 10 orang duduk. Bayangkanlah, ibarat kalau misal kata seseorang tu dia ada perasaan benci, dia bawa dekat table, dia duduk sama-sama ramai-ramai, 10 orang berbual, aku benci dia, yang ni datang, aku benci dia, dia buat gini, dia buat gitu, bapa tak suka kita dan sebagainya. Jadi dia punya perasaan tu dah mula membuat sampaikan ke tahap keluar daripada mulut mereka, bunuh je lah. Bunuh je. Jadi itu mendatangkan satu sifat cemburu yang melampau sehingga kan dia nak membunuh Nabi Yusuf AS. Okay. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat dalam kisah ni, Nabi Yusuf, dia bukannya orang yang sama umur dengan mereka, dan bukannya dia ini macam melakukan satu perkara yang sehingga dia ini macam boleh match apa yang dilakukan oleh adik-beradiknya. Contohnya kalau mereka dua-dua umurnya sama, contohnya umurnya mereka kata dah boleh untuk menguruskan kehidupan dalam rumah, dah boleh tolong kemas rumah, dah boleh tolong jaga binatang-binatang, dah boleh tolong jaga ladang yang mereka ada dan sebagainya. Nabi Yusuf buat, mereka pun buat. Baru kita kata, oi, ni macam kita punya competition. Tapi tak, dia adalah satu competition yang bukan competition pun kita katakan. Sebab yang abang-abang dia yang menguruskan kehidupan rumah, menolong bapanya, menolong ibunya. Dan Nabi Yusuf ni dia banyak kat rumah bersama dengan bapanya sebab dia tak boleh buat apa, dia budak kecil. Ada riwayat katakan umurnya bawah daripada 10 tahun pun. Jadi dia budak kecil yang tak boleh buat urusan kehidupan seharian. Okay? Jadi mereka merasakan dengan adanya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka ni nampak tak bagus depan bapa diorang. Jadi ini satu
satu pemikiran yang tak betul lah, satu pemikiran yang tak betul. Okey, jadi dia kata disebabkan Yusuf kita ni nampak tak bagus. Kita ni nampak tak baik. Jadi kalau Yusuf tak ada dalam kehidupan kita, baru kita nampak baik. Barulah kita nampak bagus dan sebagainya. Jadi ini diorang punya reason kenapa nak bunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa kita nak kena pastikan Nabi Yusuf ni tak ada dalam kehidupan mereka. Jadi barulah mereka akan rasa senang. Sebab mereka merasakan Nabi Yusuf ni lah punca bapanya melakukan perkara sedemikian ataupun lebih sayang kepada mereka dan sebagainya. Jadi kalau nak cakap tentang apa yang Nabi Yusuf buat, dia tak buat apa-apa. Dia tak ada buat apa-apa sehingga kan dia ni sepatutnya dapat lebih disayangi, dicintai oleh bapanya, tidak. Dan abang-abangnya pun tak melakukan apa-apa kesalahan sehingga kan darjatnya turun di depan bapanya Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi disebabkan permainan syaitan, dan ini kita balik dalam ayat yang sebelumnya di mana Nabi Yaqub dah maklumkan kepada Nabi Yusuf bahawasanya inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu kepada manusia adalah musuh yang nyata. Jadi ini adalah permainan syaitan. Permainan syaitan dia mengatakan bapanya lebih sayang kepada Yusuf kerana dia lebih rapat dengan bapanya sekian dan sebagainya. Sedangkan mereka sedang menguruskan kehidupan bapanya. Jadi disebabkan adanya Yusuf, mereka rasa macam rendah. Dan ini satu sifat jealousy yang kita boleh kata masyhur di kalangan masyarakat kita juga, betul tak? Kadang-kadang kita rasakan macam saya kasih contoh macam inilah supaya semua faham. Semua kat sini orang Singapura, kita kata kita boleh tahulah kisah ni. Contohnya kalau kita buka kedai makan, contoh kita masak kita ada jual nasi lemak ke apa sebagai contoh. Biasanya nasi lemak lah. Kalau orang Singapura ni kata makan nasi lemak. Jadi dia macam ada competition makan nasi lemak. Jadi kita jual nasi lemak, tapi nasi lemak kita tak sedap. Mungkin nasinya kurang lemak dia ke, ataupun mungkin tak ada ayam dia tak berapa nak goreng ke, sambal dia cair ke, wallahualam kita tak tahu, mungkin ada kekurangan dengan cara masakan kita lah. Jadi bila disebabkan makanan kita tu tak sedap, ataupun bila orang makan makanan kita tu orang sakit perut, orang pergi doktor dan sebagainya sebab makanan kita. Dan kemudian ada pula lagi satu kedai yang sebelah pun jual barang yang sama, tapi kedainya beraturnya panjang, beraturnya selalu penuh, selalu makanan habis, sebagainya. Jadi tapi memang orang dah jumpa kepada kita, cakap makanan kita ni tak sedap, disukai saya sekian-sekian. Ada orang sakit sebabkan makan makanan kita. Tapi instead of kita fikirkan macam mana kita nak perbaiki kita punya bisnes, nak perbaiki kita punya ramuan makanan itu, kita katakan kalaulah kita dapat tutup kedai sebelah tu, confirm kita menjaga untung. Macam itu. Itu pun sifat dengki ataupun kita jealous lah, ataupun kita cemburu dengan kedai sebelah. Kita katakan, tapi kita tak fokus pada diri kita, apa yang kita boleh perbaiki diri kita. Tapi kita kata kalau kita pastikan kedai sebelah tutup, why not? Jadi kita buatlah, hantar barang lah, apalah istilahnya kan, kita selalu dengar kan, orang semua macam itu. Orang Melayu ni kalau tak happy je hantar barang, tak tahu hantar apalah, hantar kek ke, hantar bunga ke, hantar apa. Tapi yang penting kita nak pastikan kedai itu tutup. Kita bukan nak fikirkan tentang bagaimana kita nak perbaiki diri, tapi kita fikirkan macam mana nak menjatuhkan orang lain. Jadi ini dalam kes ni sama juga. Kes ni sama juga. Daripada mereka lihat diri mereka lihat Nabi Yusuf tu ataupun adiknya Yusuf tu threat, is a threat, so kita kena hapuskan. Bila kita hapuskan, baru kita dapat apa yang kita inginkan. Jadi ini dia punya persepsi mereka. Okay? Jadi first mereka kata uqtulu Yusuf, datang daripada sifat cemburu yang melampau. Dan kemudian awit rahuhu ardan, atau buang di satu tempat yang jauh. Buang dekat satu tempat yang jauh. Kalau kita lihat kat situ, perkataan ardan dekat sini dia adalah nakirah. Dia nakirah. Maknanya mana-mana tempat yang dia tak spesifik tempat. Nakirah maksudnya tempat dia tidak spesifik. Jadi dia kata satu tempat yang jauh yang tidak diketahui oleh orang.
Jadi dia bukan macam kita kat Singapura, kalau kita tinggalkan dia dekat shopping center. Tinggallah budak 10 tahun tinggal kat shopping center. InsyaAllah masih selamat lagi. Sebab nanti orang akan hantar pergi tempat ni dan lepas tu nanti dia akan identify call polis dan sebagainya. Tapi kita cuba bayangkan tempat ni dia hantar di satu tempat kawasan yang tidak ada dia punya orang di keliling. Kemudian dia berseorangan bersendirian dekat tempat tu, mungkin dekat dalam hutan ke ataupun padang pasir terjarak terjarak potong pasir pula, padang jarak padang terkukur kita kata, padang jarak padang terkukur, betul jadi tempat yang tidak diketahui oleh orang, jadi dia tak dapat patah balik. Jadi sama juga untuk budak yang bawah 10 tahun, kalau ditinggalkan di tempat-tempat sedemikian, mereka tak boleh survive. Jadi dua-dua ni mendatangkan conclusion yang sama, iaitu kematian Nabi Yusuf. Jadi sama ada bunuh ataupun buang jauh-jauh, dua-dua sama. Dia tak cakap, oh bunuh ni memang jenayah yang besar, tapi kalau buang jauh-jauh bukan jenayah yang besar. Tak, dua-dua jenayah yang besar. Kerana kita kalau ada anak yang kecil, kan memang bunuh tak dapat nak fikirkan. Kalau kita buang jauh-jauh pun kita tak nak fikirkan. Kita kalau ibu bapa pun, kalau kita pergi shopping center, tiba-tiba satu anak tertinggal tak tahu ke mana, kita dah rasa stres, boleh menangis, boleh lari. Semua barang-barang mahal kita beli pun kita boleh campak bawah, kita lari satu shopping center cari anak kita, betul tak? Walaupun kita tahu dia akan selamat. Jadi bayangkan kalau lagi kat tempat-tempat yang tidak ada apa-apa kehidupan di kelilingnya. Awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Yakhlu lakum wajhu abikum. Yakhlu ni dia datang daripada perkataan khala yakhlu, iaitu menyendiri ataupun menyendiri. Kalau istilah bahasa kita pernah dengar perkataan khalwat. Pernah dengar perkataan khalwat? Dia bukan khalwat surat khabar tau. Khalwat surat khabar kan cerita khalwat orang dan sebagainya, tak, bukan tu. Dia kasih sebagai contoh, sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi seorang nabi, Nabi selalu ulang-alik naik turun dekat Gua Hira. Kat Gua Hira, iaitu berada di atas bukit gunung Hira ataupun satu bukit yang tinggi, yang dekat dalam tu ada gua kecil dan Nabi selalu menyendiri di situ, dan itu dinamakan sebagai khalwah. Khalwah maknanya Nabi duduk bersendirian di tempat itu memikirkan tentang ummah. Kalau siapa kat sini ada pengalaman naik Gua Hira, saya alhamdulillah pernah sekali naik dekat Gua Hira, dah sampai dekat atas. Ni kakak tu pun ada, kita naik sama-sama, saya tu kakak ikut kita naik ke atas, kita kalau nampak tempat gua tersebut, dia sebenarnya boleh nampak Kaabah. Tempatnya boleh nampak Kaabah, dan itu adalah tempat di mana Nabi SAW memikirkan tentang umat. Pasal waktu tu adalah zaman jahiliyah. Jadi Nabi naik ke atas, Nabi tengok keadaan Mekah ni macam mana, apa nak betulkan keadaan Mekah dan sebagainya. Jadi Nabi fikirkan, dan keadaan Nabi itu, Nabi sedang berkhalwat, menyendiri. Jadi maksud yakhlu lakum kat sini, supaya bapa kamu, iaitu Nabi Yaqub AS, hanya memfokuskan pemandangan dia itu hanya kepada mereka. Dia tak fokuskan kepada lain. Jadi maknanya dia betul-betul 100% fokus kepada adik-beradik Nabi Yusuf yang lain. Itu digunakan perkataan yakhlu lakum kat situ. Dia tertumpu perhatian, dia tak tumpukan kepada perkara yang lain. Sebab sekarang ni pandangan mereka katakan bapanya dah terlalu fokus kepada Nabi Yusuf, sehingga kan mereka ataupun dia, Nabi Yaqub, lupa terhadap anak-anak dia yang lain. Jadi apabila Nabi Yusuf ni dah tak ada, maka pandangan tu akan beralih kepada yang lain pula. Dan kalau kita lihat dalam bahasa ayat ini, kan, yakhlu lakum wajhu abikum. Yakhlu lakum wajhu abikum. Supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu, wajhu abikum, bapa kamu, dia ibarat macam kalau bahasa pasal mereka ni bila nak buat skim terhadap Nabi Yusuf,
Mereka nak supaya pandangan tu beralih kepada mereka, tapi sebab terlalu marah sangat dengan bapa mereka, mereka cakap, ni bapa engkau lah. Supaya bapa engkau tu kan fokus kat kita, fokus kat engkau, bukan fokus dekat orang lain. Jadi macam ibarat macam mereka pun macam meminggirkan bapa mereka daripada mereka semua. Tapi mereka perlukan perhatian, mereka nakkan perhatian bapanya, tapi dalam bahasa yang kasar yang mereka gunakan ni, ni bapa engkau ni. Ni macam nak tolak-tolak ataupun macam dia tak nak mengaku dirinya sebagai anak kepada bapa mereka sebab terlalu marah pada ketika itu. Dan bahasa-bahasa gini banyak digunakan dalam Quran juga. Contohnya dalam kisah Bani Israel apabila dia ini bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa perintahkan untuk menyembah Allah, kemudian mereka ni istilah banyak minta benda. Antaranya mereka minta apabila Nabi Musa perintahkan untuk sembelih lembu, mereka kata qalu du'u lana rabbaka, qalu du'u lana rabbaka, qalu du'u lana rabbaka, qalu du'u lana rabbaka, iaitu bagi tahu kepada Tuhan kau, bilang kepada kami lembu apa. Bilang dengan Tuhan kau. Sedangkan mereka ni semua pada waktu tu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Tapi bila dia berbual, Nabi Musa perintahkan untuk sembelih lembu, mereka cakap, kau cakap dengan Tuhan kau, lembu yang mana satu nak kena sembelih. Ni kan macam bahasa biadab kan, bahasa biadab. Jadi ini yang digunakan oleh adik-beradik Nabi Yusuf. Dia kata, ni lah bapa engkau ni. Jadi bunuh dia Yusuf ataupun buang jauh-jauh, nanti bapa engkau akan perhatikan diri engkau pula. Ni bahasa yang mereka gunakan. Jadi ni bahasa yang kurang sesuai untuk kita nak berbicara, nak berbual dengan mak bapak kita lah. Kita hatta walaupun kita dengan mak bapak kita dan adab kita sebagai biasanya kita orang Melayu pun, kita kalau nak berbual dengan mak bapak pun kita akan ada sifat hormat. Kita tak panggil nama, kita tak berbual aku engkau, kita akan berbual dengan panggilan yang ni lah, baiklah, ayah ke, mak ke, abi ke, umi ke dan sebagainya kan. Jadi ada rasa hormat. Bila kita nak refer pada diri kita, kita akan cakap nama kita, contohnya saya ataupun Man nak buat ini, Man nak buat itu. Kita tak akan cakap aku nak buat gini, aku nak buat gitu, tak. Sebab kita ada rasa hormat kepada orang tua. Dan apabila kita berbicara dengan orang lain pun, kita akan refer dia kepada ni bapak saya, ni ibu saya dan sebagainya, dengan rasa hormat. Tapi kita tak akan cakap ni bapak engkau lah, ni mak engkau lah. Ni ibarat satu perkara yang biadab. Sebab hubungan kita dengan ibu bapa kena yang terbaik. Wabil walidaini ihsan, Allah kata dalam Quran. Dan kepada kedua ibu bapa berlaku ihsan. Dan ihsan ni adalah satu level yang tinggi, bukan level yang biasa. Satu level yang perlu kita tunjukkan rasa ihsan kepada ibu bapa ni melebihi daripada yang lain. Kalau misal kata kita ni melayan orang lain dengan baik, kita kena levelkan layanan ibu bapa kita dengan lebih baik daripada layanan kita kepada orang lain. Itu hubungan kita dengan ibu bapa kita. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kat sini ada beberapa poin yang perlu kita faham. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna. Antara pandangan yang ada, mereka katakan maksud macam mana? Kira mereka kata bunuh je ataupun buang jauh-jauh je. Nanti bapa akan fokus pada kita. Lepas tu dah buat jahat, kita taubatlah. Lepas tu kita jadi orang baik, kita jadi orang soleh. Itu pandangan yang pertama mereka katakan. Buat jahat dulu, lepas tu baru taubat. Dan ini adalah permainan syaitan. Ini adalah permainan syaitan. Saya yakin ramai di antara kita pernah tertipu macam itu. Tak apalah, sekarang ni buat saat muda lagi buat jahat dulu kan, nanti dah tua baru taubat. Dan nanti macam contoh, nanti insya-Allah bulan 12 nak pergi umrah ataupun nanti akan datang nak pergi haji kan. Tak apa buat jahat, nanti once dah pergi haji, kita buang semua tabiat-tabiat buruk. Contohnya kan, nanti relax dulu. Nanti dah Ramadan, kau akan nampak aku ni jadi orang lain. Jadi macam dia kata buat jahat dulu, bila dah cukup time baru taubat.
Bila dah gini baru taubat. Bila nak kahwin baru ubah dan sebagainya. Jadi selalu dia akan set that time macam itu. Selalu macam, nah ini sebenarnya adalah permainan syaitan. Dan kebiasaannya kalau orang ni dah biasa macam gitu, dia walaupun dah buat benda tu, dia akan tetap buat benda yang sama. Kalau kata contoh, nanti Ramadan lah taubat, Ramadan lah baru pergi masjid, nanti dah habis Ramadan pun tetap tak akan pergi masjid, nanti tahun depan akan ada resolusi yang sama, benda yang sama. Nantilah dah taubat, nanti dah tua, nanti taubat. Nanti dah kahwin, baru buang tabiat ni. Nanti dah kahwin pun tabiat tu masih ada lagi. Nanti tunggulah dah ada anak. Nanti dah ada anak pun tabiat masih ada. Tunggulah nanti dah anak dah besar sikit pun sama juga. Tunggulah ada cucu. Sampai meninggal pun mungkin tabiat tu masih ada juga. Dan ini adalah permainan syaitan. Selalu ajak kita untuk delay taubat. Delay taubat. Buat je dulu, kau masih muda kan, baru 30, masih muda lagi kan, life begin at 40. Jadi relax dulu. Jadi itu adalah permainan syaitan. Jadi kat sini syaitan dia manipulate adik-beradik ni, dan Nabi Yaqub dah kata dah kan, syaitan ni adalah musuh kamu yang nyata. Antara musuhnya, apa punca dia ialah dia akan beritahu kepada adik-beradiknya ni, bunuh dia dulu, kau sekarang ada problem. Problem ialah bapa kau tak bagi perhatian kepada kau. Jadi kau settlekan Yusuf, lepas tu bapa kau akan fokus kepada kau. Jadi lepas tu boleh taubat, no problem. Allah kan Maha Pengampun. Bapa kau tu nabi, takkanlah dia tak ampunkan kau dan sebagainya. Ini kan manipulate dia punya diri. Jadi ini adalah permainan syaitan. Buat salah dulu, taubat kemudian. Buat salah dulu, taubat kemudian. Jadi ini itu poin nombor 1. Ada yang katakan sedemikian. Okay. Nombor 2, nombor 2 pandangannya ialah wa takunu min ba'dihi qauman salihin, ialah apabila Yusuf itu dah tak ada, barulah kita jadi orang yang baik, orang yang tenang. Maknanya barulah settle hidup kita, baru dah settle masalah kita. Barulah settle masalah kita. Jadi macam tadi lah kes saya katakan macam isu nasi lemak tu, kalau orang tu tak ada, barulah aman sikit hidup aku. Sedangkan kita buat salah pun selama ni, kita punya makanan yang tak sedap, kita tak nak improvise, kita tak nak invest dalam dalam kita punya resepi dan sebagainya, tapi kita tengok semua, oh ni baik kita jatuhkan, ni baik kita jatuhkan, ni kita jatuhkan, tapi kita tak pernah nak improve diri kita. Jadi dalam kes ni mereka ada masalah dalam diri mereka ada hasad dengki, mereka ada sifat benci terhadap Nabi Yusuf, ada sifat cemburu yang melampau, tapi mereka tak nak cuba perbaiki diri mereka tu, tapi mereka kata hapuskan Yusuf ni, baru aku tenang, baru aku rasa aman, baru aku boleh relax lah istilahnya. Baru perhatian semua akan pergi pada aku balik. Ini pandangan yang nombor 2 yang mengatakan sedemikian. Pandangan yang ketiga, dia katakan apabila Nabi Yusuf dah tak ada, bila Nabi Yusuf dah tak ada, dah dibunuh ataupun dah jauh daripada pandangan, dah jauh daripada dekat tempat lain daripada pandangan bapanya, barulah bapa kita akan nampak yang kita ni baik. Itu pun ada tafsiran yang mengatakan sedemikian. Bila Yusuf dah tak ada, baru bapa kita akan nampak kebaikan kita. Baru dia tahu, oh selama ni ada anak yang baik tak pernah kita perasan kan. Selalu kadang-kadang macam gitu juga dalam cerita kan. Macam orang yang baik sebenarnya memang all the way ada kat situ. Jadi tapi orang tu dia cuba kejar benda lain. Once benda tu dah tak ada je, tiba-tiba dia akan alih pandangan cakap, selama ni orang ni ada kat sini sebenarnya. Kenapa aku tak pilih dia daripada awal? Jadi inilah ibaratnya kata kan, bila Yusuf dah tak ada, baru bapa kita akan nampak yang kita ni semua adalah orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang yang boleh ambil orang yang boleh harap, orang yang perlu diambil perhatian melebihi daripada Yusuf adik kita tu. Jadi ini ada pandangan-pandangan yang berbeza, tapi yang biasa orang gunakan, tafsiran yang kita gunakan, dia kata buat jahat dulu, baru kita taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebenarnya bukan permainan manusia, tapi ini adalah permainan syaitan. Dan ini adalah nasihat yang diberikan oleh Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf AS, dan ini berlaku di kalangan adik-beradiknya sendiri. Jadi kalau dalam kelas yang sebelum ini saya ada ingatkan juga kepada semua dalam kuliah ni, saya katakan sesiapa pun kita tidak akan lari daripada masalah-masalah kehidupan.
Dan di antara masalah kehidupan adalah orang-orang yang berada di sekeliling kita, tak semua yang mungkin ada perasaan yang baik terhadap kita. Mungkin ada yang tak suka, mungkin ada yang benci, mungkin ada yang dendam, ada yang tak suka nampak kita bahagia, ada yang tak suka nampak kita gembira, ada yang tak suka nampak kita berjaya pun. Jadi dia kadang-kadang kita ni berbelah bagi. Kalau kita berjaya nak bagi tahu orang ke tak? Kalau kita ni berjaya, patut tak kita maklumkan kepada orang ataupun kita simpankan kepada diri kita sendiri? Ataupun macam mana? Jadi ada orang kata kita bila maklumkan kepada orang. Saya kasih contoh yang biasalah. Contohnya mungkin ada di antara kita yang berniaga, kemudian perniagaan kita ni maju. Maju jadi milioner ke, jadi bilioner ke dan sebagainya. Jadi kita maklumkan kepada orang bukan sebab kita nak tunjukkan kemewahan kita, tapi sebab nak memberikan motivasi kepada orang lain supaya semua daripada kita boleh berjaya. Jadi why not kita berjaya sama-sama. Tu ada inisiatif yang macam itu baik. Tapi bila kita cakap macam itu, ada pandangan kata, bagus. Jadi saya nak motivate diri saya jadi macam dia. Ataupun ada orang mesti akan cakap, ni tunjuk-tunjuk je lah. Jadi hantar barang biar dia hancur ataupun buatlah sesuatu sampaikan dia jatuh. Sesuatu sampai dia jatuh. Banyak kes ni berlaku di kalangan masyarakat. Ataupun mungkin contoh orang tu dia dulu kita kenal dia dengan orang yang tak baik. Buat salah, buat jahat, enjoy, havoc dan sebagainya. Tapi tiba-tiba dirinya terima hidayah, dapat hidayah, dia nak kembali ke pangkal jalan, bertaubat pada Allah. Dia nak jadi orang baik. Jadi dia nak portray dirinya sebagai orang yang baik. Tapi ada orang mesti akan rasa macam, alah kau ni betul ke tak betul kan? Kau ni boleh percaya ke tidak? Ni sekejap je, tak lama nanti jadi balik macam dulu sebagainya. Jadi bila kita nak tunjukkan diri kita sebagai orang baik, sebagai dengan niat supaya orang lain dapat ikut jejak yang sama. Mungkin dengan adab dan akhlak yang kita tunjukkan ini menjadi dakwah kita kepada orang lain supaya dia pun boleh kembali ke pangkal jalan. Maknanya masih ada peluang untuk kita bertaubat pada Allah, memberikan satu semangat, motivasi kepada mereka-mereka yang mungkin belum dapat hidayah, supaya dengan melihat kita, insya-Allah Allah pun boleh bagi hidayah pada kita. Itu mungkin matlamat orang yang nak tunjukkan perkara tersebut. Dan itu adalah satu perkara yang dibolehkan, tak ada masalah, kan? Tapi dalam kita melakukan sedemikian pun akan ada suara-suara suara-suara yang tak baik lah. Mereka katakan macam, alah ni tunjuk-tunjuk je lah, ini action je, saya tahu sejarah lama dia, kalau saya buka ni confirm malu dia orang dia ni sebagainya kan. Jadi kita nak jatuhkan orang tu sehingga kan mereka hancur, lebur dan sebagainya. Jadi perasaan macam gini dia adalah satu perkara yang malangnya boleh dikatakan satu perkara yang biasa di kalangan masyarakat. Okay. Dia ibarat macam dah sebati, dan perkara ini berlaku daripada dulu lagi, daripada zaman Nabi Yusuf. Kalau kita belajar tentang kisah Nabi Adam, daripada zaman Nabi Adam pun memang dah ada sifat hasad dengki ni antara adik-beradik. Dan perkara ini perkara yang kita boleh kata normal. Jadi keadaan kita bila berdepan dengan perkara ini bukanlah dia sebenarnya menghambat diri kita daripada menjadi orang yang baik. Malahan dia adalah satu perkara yang perlu kita tangani bersama. Jadi jangan sampai kita nampak macam ni, kita terus macam lemahkan diri, terus macam tak nak jadi baik, jadi jahat lagi senang dan sebagainya. Awak jadi jahat pun tak bagus, awak jadi baik pun orang tak suka. Jadi baik jadi baik, dan yang penting Allah suka. Yang penting Allah suka. Dan ni kira dalam masa yang sama pun dia nak lihat kepada perspektif dalam kita melakukan kebaikan. Kita nak buat baik ni untuk siapa? Kita nak buat baik sebab kita nak tunjuk orang yang kita ni baik ke? Ataupun kita nak tunjuk orang yang Allah tu maha baik? Jadi kita kena faham objektif kenapa kita buat baik. Kita buat baik sebab kita ni nak tunjukkan orang yang kita ni baik, ataupun kita nak tunjukkan orang yang Allah tu maha baik. Kalau kita nak tunjukkan orang Allah tu maha baik, Allah tu maha pengampun, Allah tu maha menerima taubat, maka teruskan. Tapi kalau kita buat sebab dengan niat kita nak tunjukkan kita ni baik, elakkan. Sebab kita ni tak baik di pandangan mata sesiapa. Kita hanya melakukan taubat kepada Allah dan semoga Allah terima taubat kita. Okay? Kebaikan kita yang orang nampak disebabkan Allah maha baik menutup aib kita.
Jadi kita kena berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi objektif adalah nak tunjukkan kepada orang bahwasanya Allah tu adalah yang maha baik. Okey. Baik, tu ayat yang ke-9 kita baca hari ini. Ada soalan apa-apa boleh ajukan dalam chat. Kalau tidak saya akan teruskan. Okey, seterusnya ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqithu ba'du as-sayyarah in kuntum fa'ilin. Qala qailum minhum. Salah seorang di antara mereka berkata, La taqtulu Yusuf, janganlah kamu membunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub, tetapi buanglah dia ke dalam perigi. Yaltaqithu ba'dus sayyarah, supaya ia dipungut oleh sebahagian dari orang-orang musafir yang lalu di situ. In kuntum fa'ilin, kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu. Okey, surah Yusuf ayat 10. Baik. Qala qailun minhum, salah seorang daripada mereka berkata, ada pandangan yang mengatakan dekat sini dia tak sebut siapa yang cakap, tapi dalam 10 orang tu salah seorang daripada mereka cakap, satu orang. Qala qailun minhum, okey, antara mereka. Ada pandangan yang mengatakan mereka tak identify siapa yang cakap sebab semua dalam keadaan masih terpinga-pinga, takut nak buat sebenarnya. Sebab tu kalau kita lihat, kan, pandangan yang paling ekstrim bunuh. Tapi diorang rasa macam, pada pandangan diorang, pandangan mereka bukan pandangan kita. Pandangan kita cakap semua ni kriminal, semua ni crime, salah. Okay, pandangan mereka bunuh. Ekstrim sangat, rendahkan sikit, buang jauh-jauh. Tapi lepas tu turun lagi satu, kan, letak dekat perigi, lebih safe daripada bunuh terus. Lebih safe daripada, kalau atas tu bunuh mati, kalau buang jauh-jauh pun mati, perigi mungkin mati. Jadi dia nampak pada pandangan mereka mula menurun. Jadi nak katakan mereka ni masih ada dalam keadaan nak buat jahat tapi takut. Dia ada sifat nervousnya, sifat tak berapa nak berani. Sebab ni bukan orang kata tu orang yang memang kriminal. Ni semua anak-anak Nabi ni. Ni semua anak-anak Nabi kan. Jadi anak Nabi dia tahu tentang hukum hakam sedikit sebanyak. Dia tahu tentang taat pada Allah, sembah pada Allah, hormat kepada orang tua, kan, dilarang untuk membunuh sebab mereka pernah dengar cerita-cerita yang dulu, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Adam, kan, yang adik-adik bunuh. Mereka tahu semua kisah-kisah ni. Mereka bukan tak tahu, mereka datang daripada keturunan Nabi. Jadi mereka cuba turunkan darjat daripada pandangan mereka. Jadi mereka tak sebutkan. Dan mereka tak sebutkan ataupun nama yang tak disebutkan ini pun mereka mengatakan sebab apa? Sebab mereka tak nak help as orang kata tu, mereka mengaku dia yang ada that initiative ataupun dia yang lead benda ni. Jadi sebab tu mereka sembunyikan nama-namanya. Jadi macam bila kalau kata kena tangkap kan, dia tak akan ada spesifik nama saya yang buat, tapi dia tolak dia. Jadi hukuman tak boleh kata dia yang dihukum bunuh, yang lain semua diselamatkan, tak. Jadi semua sepakat, tapi bila suara keluar tak tahu siapa yang keluarkan. Ini adalah secara kolektif, tapi spesifik tak tahu siapa, sebab mereka masih lagi takut nak buat benda jahat ni. Okay. Ada pandangan juga nak mengatakan, kita kasih satu gambaran, 10 orang sedang berbual. Aku benci bapak lah, bapak cakap macam ni, bapak sayang Yusuf lebih lah, bapak tak sayang kita. Lah betul lah, bapak dia tak bagus lah gini. Jadi dalam 10 orang tu dia mesti dalam keadaan yang tak tenteram ataupun dalam keadaan yang panas, tenteram. Jadi bapak tak guna lah, bapak ni sesat lah, bapak ni tak betul. Dia cakap bunuh je lah. Betul bunuh je. Tak, kita buang, tak apa, buang jauh-jauh lah macam ni. Jadi bila dah kasih idea macam itu, tiba-tiba salah seorang dari mereka datang kata, okay, why don't we do this? Jadi macam semua settle down, dengar cakap aku. Sekarang ini kita tak bunuh, kita jangan bunuh, tapi kita letak dalam perigi. Jadi maknanya ada satu suara yang memberikan pandangan dan semua orang sokong pandangan itu, sebab
Yang asalnya tu dia just give out random ideas, tapi ini ada strategi dia. Jadi kalau kita dalam meeting macam itu, tentu ada masalah mungkin kata, okay, just throw in some ideas. Dia kata, throw in some idea, walaupun meripik jangan, just throw in some idea, just campak. Daripada orang campak idea tu, mungkin kita tarik sikit, okay, why don't kita buat ni? Maknanya baru ada plan strategi dia. Jadi ayat ke-9, they just throw in ideas. Ayat ke-10, they come out with a strategy. Okay? Kata jangan bunuh sebab bunuh ni akan ternyata kita buat salah dan sebagainya, tapi kita buat this alternative, dan alternatifnya adalah letak dekat dalam perigi. Okay, jadi itu yang pandangan yang pertama yang mengatakan sedemikian. Okay. Bila cakap tentang perigi, perigi ni saya nak baca satu kitab ni. Dia memberikan pandangan apakah makna al-jub kat sini. Fi ghayabatil jub. Okay, al-jub kat sini satu perigi yang tiada batu di atas, gelap dan dalam, tempat yang spesifik. Okay. Makna al-jub pula ialah perigi yang digali tanah. Diistilahkan jub kerana diambil daripada jab yang bermakna dipotong ataupun potongan. Pengistilahan ini sangat sesuai kerana apabila tanah digali untuk dibuat perigi, ia seakan-akan dipotong-potong ataupun dibahagi-bahagikan kepada beberapa bahagian. Demikianlah asal perkataan al-jub itu. Okay. Jadi kalau kita kasih gambaran, kalau saya kasih gambaran apakah makna perigi, kita boleh faham perigi itu adalah satu tempat yang berada dekat tanah, di dalam, kemudian di atas bumi itu dia ada batu-batu dekat atas. Betul tak? Batu-batu, kemudian ada macam tempat teduh, lepas tu ada macam ni lah, gayung yang boleh turunkan tali, kemudian ambil air, kemudian kita bawa naik. Okay. Jadi dia ada batu-batu di tepi. Itu bukan jub, itu adalah al-bi'r. Okay. Jadi kalau dekat tanah padang pasir biasanya ada banyak itu. Kalau kat kampung-kampung mesti kita tahu ada that perigi, mana air dalam perigi. Tapi kalau jub ni dia tak ada batu-batu. Dia tak ada batu-batu di atas. Jadi maknanya kalau al-bi'r dia biasa berada dekat satu kawasan kampung ataupun ada tempat orang tinggal ataupun satu perkampungan yang memang orang semua akan ambil air daripada situ. Maknanya ada kehidupan dekat kawasan tu. Okay. Tapi kalau dikatakan al-jub, jub tu ada satu macam dia sebenarnya perigi tapi tak ada tanda dekat atas. Dia tak ada tanda kat atas, jadi orang tak tahu. Mungkin dia tengok dia gali, mungkin kalau orang berjalan dia akan nampak ada lubang ni, kita try lah nasib, try turunkan mana tahu ada air. Jadi itu dinamakan sebagai al-jub. Jadi dia adalah satu tempat yang tak ada dia punya tanda bahawa ini adalah perigi. Okay. Kemudian perkataan ghayabat ni adalah tempat yang sangat dalam sehingga kan dia ini tak mampu dilihat dengan mata kasar. Jadi maknanya bila kita tengok perigi, kita berdiri dekat atas tu, kita tengok bawah, kita tak akan nampak apa-apa. Contohnya dia pergi, dia mula kita nampak, kemudian tempat dia gelap, kemudian letakkan Yusuf dekat bawah tu. Okay. Bayangkan pergi, kita kat atas, kita boleh nampak, lepas tu kat sini kita dah tak nampak, bawah sini kita dah tak nampak sebab dah terlalu gelap. Kemudian kita letak dekat bawahnya tu, kita letak Yusuf kat bawah tu. Dan al-jub juga dialah bukan satu perigi yang betul straight down turun. Kalau al-bi'r memang straight down turun. Jadi kalau jub ni dia mungkin dia turun, kemudian dia ada sengit sikit dan sebagainya. Okey, sengit. Jadi maknanya bila orang tengok bawah dia tak akan nampak di mana hujung dia sebab dia dah mula menyengit kat sini. Jadi orang hanya tahu apabila dia turun bawah, dia cuba dapatkan air dekat bawah tu. Jadi itu dinamakan sebagai jub. Dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat ayat sebelumnya, dia gunakan perkataan arban, saya katakan itu adalah nakirah. Nakirah maknanya dia bukan tempat yang spesifik. Dia mana-mana tempat lah, mana-mana. Mana tempat yang jauh yang orang tak tahu, tanah yang tidak ada kediaman orang, tak ada orang tinggal kat situ, itu dinamakan sebagai arban. Tapi kalau ghayabatil jub, ada alif lam ni adalah alif lam ma'rifah, maknanya dia waktu tu dia ada spesifik pergi yang mereka maksudkan. Jadi kat sini juga ada pandangan daripada ulama apabila mereka kaji, dia katakan
mereka ni semua, adik-beradik semua, mereka ni tahu pergi tu ada, walaupun mungkin dia ini tak selamat, kan? Tapi dia tahu dia mungkin akan ada peluang untuk hidup. Dia ada peluang untuk hidup. Sebab mereka tahu pergi yang mereka masukkan tu yang mana satu pergi, kan, tepi ada batu-bata, dan mereka tahu tempat tu memang biasa di jalan orang. Dia macam contohnya macam kat tepi highway lah istilahnya lah. Tepi highway nanti ada orang ada stop dekat R&R dan sebagainya. Ada kawasan situ yang mereka tahu ni confirm mesti ada orang jalan. Walaupun mungkin tak tahu nasibnya di hidup tak hidup, kita tak tahu, Allah Allah, tu urusan kita, tu urusan orang yang akan ambil dia lah. Tapi itu ada tempat lalu lah. Jadi mereka tahu tempat dekat mana dan kita letak dekat situ. Biar dia berada dekat bawah situ. Tapi kita boleh katakan walaupun pandangan yang ini kita ambil, dia bukanlah satu perjalanan ataupun satu tempat yang baik, sebab kita tinggalkan budak kecil bawah 10 tahun tanpa baju, kita ambil baju ni kita letak kat dalam, mungkin ada binatang-binatang dia kat bawah, ada ular ke, ada cengkerik ke, ada kalajengking ke sebagainya yang boleh makan Nabi Yusuf pada waktu tu. Jadi bukan satu strategi yang bagus. Dia tetap strategi yang membunuh. Okay? Tapi nak katakan dia ni lebih pandai, dia punya pemikiran dia tu lebih pandai daripada awal. Katakan walaupun kita kata semua tu adalah salah, kriminal, dan kita tidak boleh katakan mereka ni ada menggunakan akal, sebab akal mereka ni telah ditutup dengan perasaan cemburu, dengan perasaan hasad, dengki dan sebagainya, dan ini semua adalah permainan syaitan. Okey. Okey, ada Puan Supriyati kata ayat 9 strategi untuk melenyapkan Nabi Yusuf, yang ayat 10. Okey. Ayat 9 tadi saya katakan, ayat 9 dia lebih kepada lontarkan idea. Just lontarkan idea macam mana kita nak settlekan benda ni. Bapa kita tak suka kita, dia lebih suka Yusuf, kan? Bapa kita sesat dan sebagainya. Okey, kemudian ayat 9 kata bunuh je lah. Jadi bunuh lah, ni strategi nombor 1, bunuh. Lepas tu strategi nombor 2 adalah campak dia, buang dekat tempat yang jauh, tempat yang jauh. Ayat 10 ni yang kita baca, ayat 10 ni dia ibarat dah mengatur strategi apa yang sesuai based on pemikiran mereka yang awal, daripada pandangan mereka yang awal. Jadi yang ayat 9 dia lontarkan idea, ayat 10 come up with a plan, come up with a strategy. Okay, itu maksud saya yang tadi saya katakan. Okay, walqu fi ghayabatil jub, di tempat perigi yang dalam, yang bawah, yaltaqithu ba'du sayyara, dan supaya ia dipungut oleh sebahagian dari orang-orang musafir. Maknanya ada perjalanan, maknanya mungkin ada orang musafir jalan kat situ, dia nak ambil air, tiba-tiba dia tarik, Yusuf pula yang keluar, kan? Ada manusia keluar. Jadi biar itu bukan urusan kita, itu urusan orang yang ambil dia lah. Orang yang ambil dia. Okay. In kuntum fa'ilin, kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu. Jadi ibarat macam kata macam tadi yang atas tadi, semua korang semua merepek meraban apa ni semua, ini aku ada idea, nak ikut, tak nak ikut sudah. Dia macam, dia dah kasih idea, kemudian dia lepas tangan. Sebab dia tak bilang siapa orang dia. Jadi macam, ni idea aku, siapa nak ambil, siapa tak nak ambil sudah. Kalau kau betul-betul nak buat, baik buat macam ni, jangan buat macam tadi, jangan sampai bunuh. Kalau tak nak buat macam gini. Jadi diorang kasih macam itu. Jadi mereka kasihkan macam itu, kata biar Yusuf ni jadi beban kepada orang lain, jangan jadi beban kepada kita. Jadi dia macam, walaupun mereka ni dah benci Yusuf, walaupun mereka katakan bapa mereka sesat, tapi mereka ada harapan supaya bukannya Yusuf ini dia mati terus hilang kesnya, tapi dia ini menjadi masalah kepada orang lain pula. Orang lain pula. Siapa diorang tu? Wallahu alam. Diorang tak tahu, diorang tak kisah. Yang penting dia tak ada dalam keluarga kita. Yang penting dia bukan di dalam kawasan perumahan kita. Maknanya bapa kita, dia tak fokus kepada dia, tapi fokus kepada kita semua. Dan ini adalah strategi yang mereka gunakan. Jadi walaupun mereka ni tak suka dengan Nabi Yusuf, tapi mereka tetap mengharapkan agar dia dapat hidup dekat tempat lain. Yang penting bukan dengan kita je lah. Jadi ini pun kita kata sifat ni lah, sifat cemburu terbalik kan kepada
Yang asal tu kata ini adalah sifat cemburu, yang mana kita tak lihat kelemahan diri kita, tapi kita lihat kekuatan orang tu sebagai threat kepada kita. Jadi kita mengharapkan agar kekuatan itu ataupun kelebihan itu hilang daripada pandangan mata kita, supaya kita dapat hidup seperti biasa. Tapi level kita tetap rendah. Level kita tetap rendah. Kalau isu nasi lemak tu, biar nasi lemak kita je ada, yang lain semua tak ada nasi lemak. Biarlah orang nak makan mati ke, orang makan sakit perut ke, tak kisah. Yang penting yang lain semua tak ada, aku je dapat untung. Aku dapat untung, walaupun tak sedap macam mana pun. Jadi tak fikir tentang diri kita untuk improve. Kita kena jadi orang lebih baik, kena pandai masak, kena panggil chef yang betul, kan, kena market betul-betul kita punya makanan dan sebagainya. Tak payah. Kita hantar barang je lah kat orang. Itu biasa jadi strategi orang kan dekat dalam masyarakat. Kita malas nak jadi lebih bagus, kita hapuskan orang lain je lah. Dan ini mentaliti memang berlaku di mana-mana saja, hatta di seluruh dunia pun kalau kita lihat, dalam alam perniagaan ke, kehidupan adik-beradik ke, kehidupan rumah tangga hatta pun, dia akan cuba nak menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Dan ingat, semuanya itu apabila kita tiba-tiba ada strategi, macam biarlah dia jatuh, biarlah dia hancur, biarlah dia sakit, biarlah dia rosak. Bila kita ada perasaan macam itu adalah perasaan dengki. Kena ingat, itu adalah permainan syaitan daripada awal. Itu adalah permainan syaitan daripada awal. Dia bukan masalah orang lain, dia masalah diri kita, kerana kita belum settle lagi dengan syaitan. Jadi kita kena settlekan diri kita dengan syaitan dulu. Jangan settlekan dengan orang tu pun. Orang tu kalau bagus macam mana, orang tu alim dan sebagainya, dia nak tunjukkan dia alim ke, nak tunjukkan dia bagus ke, dia nak tunjuk dia sedekah derma kat orang ke, suka hati dia lah, tak kisah. Tapi kita settle dengan diri kita dulu. Kita settle dengan syaitan. Settlekan diri kita, jauhkan sifat hasad dengki, jauhkan benci dan sebagainya, insya-Allah yang lain semua akan dipermudahkan. Tapi kalau kita ada masalah, tengok orang lain happy, kita sakit hati, kita tengok orang tu berjaya, kita sakit hati, kita tengok orang tu handsome, kita sakit hati dan sebagainya, problem dia bukan orang tu, problem dia kita sebenarnya. Kita belum habis deal dengan syaitan lagi. Kerana inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Syaitan kepada manusia musuh yang nyata. Jadi balik pada syaitan. Kalau kita fikir orang lain bagus, balik pada syaitan. Syaitan yang nak tunjukkan macam itu. Dalam masa yang sama juga, yang tadi saya ingatkan, dalam kita nak melakukan kebaikan, kita kena ingat objektif utama kita. Objektif utama kita adalah kita nak lebih ramai orang mengenali Allah, mendapat rahmat Allah, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak adik-beradik kita semua diampunkan dosa mereka, kita nak pasangan kita semua diampunkan dosa, kita nak kawan-kawan kita semua diampunkan dosa, kita nak semua berjaya, dan itu adalah matlamatnya. Kita nak semua berjaya, kita tak nak satu pun ketinggalan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selalu sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nakkan yang terbaik dengan niat kita tunjukkan Allah tu sebenarnya maha baik. Allah tu maha bijaksana, Allah tu maha pengasih, Allah tu maha penyayang. InsyaAllah Allah akan bantu. Jadi dalam kes ni, adik-beradik ni, dia dah terlalu khayal dalam telah terlalu khayal dengan permainan syaitan, sehingga kan mereka lupa mereka sedang melakukan perkara yang buruk terhadap dua Nabi Allah. Iaitu satu bapanya Nabi Yaqub, supaya dia hilang anak kesayangannya, dan kemudian nombor dua, kehilangan adiknya sendiri iaitu Nabi Yusuf AS. Dan ini adalah satu perkara yang sangat besar, ingin memanipulasikan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita apabila lihat orang baik, janganlah sampai kita ni nak jadi macam gitu, biar jatuhkan orang ni tak guna, orang ni tak betul, orang ni tak sebagainya. Tapi cuba perbaiki diri kita, jauhkan diri kita daripada permainan syaitan ini. Akhir sekali sebelum saya tutup, saya nak ingatkan sekali lagi tentang syaitan juga. Syaitan akan selalu mengajak kita untuk melambatkan taubat. Taubat itu sebenarnya semudah astaghfirullahalazim. Taubat itu adalah semudah kita berdoa pada Allah, ya Allah ampunkan dosa aku. Itu adalah semudah-mudah taubat. Tapi dengan adanya syaitan, kadang-kadang kita rasa nanti dululah.
Besok boleh taubat, lusa boleh taubat, minggu depan boleh taubat, Ramadan boleh taubat, musim haji boleh taubat, dah kahwin boleh taubat, ada anak boleh taubat, dah tua baru taubat. Dan waktu dalam pembaringan nak mati baru boleh taubat dan sebagainya. Selalu kita dilewat-lewatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah permainan syaitan. Sekarang ni tuan-tuan puan sekalian, kawan-kawan yang ada dekat sini, sekarang ini adalah peluang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panggil kita, kita ada dalam majlis ilmu, walaupun kita tak jumpa fizikal dalam masjid ke, dekat dalam dewan solat ke, tapi kita dalam majlis ilmu, dan kita yakin dalam majlis ilmu ni malaikat bersama-sama dengan kita, malaikat memayungi kita, Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Jadi kita sedang membaca ayat-ayat Allah, kita akan sedang membaca Al-Quran Al-Karim, cuba memahami ayat Al-Quran Al-Karim, maka ini adalah peluang yang terbaik untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan agar Allah menerima segala taubat kita, dan kita akan cuba lagi. Kalau misal kata akan datang ni besok lagi kita buat salah, buat silap dan sebagainya, taubat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat lagi salah, taubat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kena faham Allah tu adalah Maha menerima taubat. Jangan sekali kita terpengaruh dengan mainan syaitan, melewatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Ada apa-apa soalan nak tanya ataupun mungkin ada pandangan yang nak dikongsikan sebelum kita tutup sesi kita pada malam ini, ataupun mungkin saya minta sesiapa yang ada dekat sini, teman-teman yang ada, untuk kongsikan pengajaran-pengajaran yang diambil daripada pengajian kita pada malam ini, dipersilakan. Boleh tulis dekat dalam chat, saya akan bacakan insya-Allah. Boleh saya kasih masa sedikit. Yes, sifat cemburu yang melampau je. Dia kadang-kadang kita ni bila tengok orang terlalu bahagia pun kita sakit hati kan. Kita macam nak tengok lah kalau dia jatuh macam mana kan. Kalau misal kata baru-baru ni pun ada banyak kes kan. Kalangan artis lah, kalangan orang-orang yang ternama sebagainya. Kan orang sifat asat dengki, orang sifat benci kan, orang sifat tak suka, dia buat baik pun kita macam nak tengok dia jatuh macam mana. Jadi ini semua sifat-sifat cemburu yang perlu kita jauhkan lah. Bukan bermaksud kita tak boleh cemburu. Cemburu tu dibolehkan. Ada masa memang cemburu dibolehkan. Dan kalau misalnya kata, kalau tak silap saya dalam satu hadis kan, cemburu yang dibolehkan apabila kita lihat orang ni buat baik lebih banyak daripada kita, jadi kita cemburu, jadi kita strive untuk kita jadi lebih baik daripada dia. Itu boleh, tak ada masalah. Kita nampak contoh, kita derma satu minggu mungkin $100 mungkin. Kita tengok orang derma $200, kita alamak, dia ada $200, jadi kita strive, kita usaha untuk dapat lebih daripada itu. Mungkin kita ada 300, kita derma pula lebih daripada kita macam orang kata tu fast tabiqul khairat, kita berlumba-lumba untuk buat baik. Itu boleh, tak ada masalah kan. Kita tengok orang ni semayang dekat masjid, kita pun jealous, jadi kita pun nak semayang dekat masjid, kita usaha. Tapi jangan sampai kita jatuhkan dia lah. Orang tengah jalan ke masjid, kita slide dia jatuh, jadi dia tak dapat masuk masjid, kita dapat masuk masjid. Itu tak boleh lah. Okay? Tapi jangan sampai cemburu tu membawa kepada kerosakan ataupun kemudaratan kepada orang lain. Perbaiki diri to improve self, not to hit other people's success. Yes, betul. Saya ada jumpa ramai usahawan yang selalu cuba mengajak saya untuk jadi berjaya juga. Walaupun saya tak ada kepakaran nak jadi usahawan yang macam diorang, tapi mereka kata, jomlah kita buat sama-sama, insya-Allah menjadi. Jadi kita bukan kata semua usahawan tu nak bisnes lain jatuh, tak. Tapi ada juga yang ajak perbaiki diri, jadi lebih bagus kan, cuba lagi dan sebagainya. Jadi daripada kita tu, we help each other, kita bantu sesama kita, bukan saja orang tu mungkin dapat naik, dia pun akan dapat manfaatnya juga. Mungkin bukan dekat dunia yang dapat manfaat, tapi dekat akhirat pun akan dapat manfaat juga. InsyaAllah. Okay?
Okey, ada lagi? Tak ada? Okey, alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai sini sahaja. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan teruskan perbincangan daripada kisah ini, surah Nabi Yusuf. InsyaAllah moga-moga ada manfaatnya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudi hadir dalam sesi ini. Minta-minta ada kebaikan, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang dan yang lemah tu datang daripada kelemahan diri saya yang dhaif ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita tutup sesi kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.